Dan kalau kita tengok daripada riwayat yang sahih, barang siapa yang boleh sebut kalimah syahadah tu ketika akhir hidup dia, nafas akhir tu, dijamin syurga baginya. Maksudnya itu betul-betul husnul khatimah. Seolahnya memang itu antara jaminan yang tinggi, syarat yang tinggi untuk dapat husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, hadirat iaitu muslimat, mukminat, qanitat, solihat, amin ya rabbal alamin. Apa maksud tu? Shaimat, iaitu hadirat yang hadir di kalangan wanita, di kalangan muslimat, orang-orang wanita yang wanita muslim, mukminat, wanita-wanita beriman sekalian, qanitat, wahai para wanita yang taat sekalian. Subhanallah, ini disebut dalam Al-Quran ya. Antara ciri-ciri wanita yang salihah iaitu wanita yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Allah perintah kita taat pada suami, taat kepada pemimpin yang adil, taat kepada ketua kampung ke, selagi mana dia memerintahkan suatu benda yang tidak bertentangan syariat, apa-apalah. Taat kepada undang-undang jalan raya. Sebagai wanita yang taat terutamanya kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian solihat, wanita-wanita yang salihah sekalian. Subhanallah, alhamdulillah. Pada pagi yang barakah ini, dalam waktu lebih kurang 30 minit, mungkin dah tak sampailah, lebih kurang dalam 25 minit lagi. Alhamdulillah, saya hanya ingin menyampaikan tazkirah pendek, ringkas, iaitu bertajuk dengan yang pertama, kelebihan. Tajuknya dipilih tu menjadi manusia yang paling bahagia. Menjadi manusia yang paling bahagia. Ni bahagia tak ni semua ni? Alhamdulillah bahagia. Sebab apa kita bahagia? Sebab duduk di sini. Sekarang ni bahagia duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah. Apa erti bahagia kan? Bahagia tu maksud dia apa? Tak ada masalah bahagia. Ada masalah derita. Ya Allah, ramai mana manusia tersesat dalam lautan dunia ni meletakkan bahagia itu pada harta, pada dunia, pada perhargaan manusia, pada pujian manusia. Subhanallah. Dia lemas dalam lautan dunia. Kita nak jadi manusia ataupun makhluk yang paling bahagia, yang paling tenang, yang bahagia. Boleh senyum dalam susah, boleh senyum dalam lapar. Lapar boleh senyum tak? Boleh lagi ya, insya-Allah. Boleh senyum dalam sakit. Bila sakit banyak kerut ke banyak senyum tu? Banyak kerut. Ya Allah, kita sikit je Allah cuit. Allah cuit sakit sikit. Allah cuit gaduh dengan suami sikit. Allah cuit gaduh dengan kawan sikit. Muka tu memang dah berubah terus. Yang sedang memandang kita siapa? Allah. Allah tengok, ya Allah, hamba-Ku ni bila dapat nikmat kan main happy. Tapi bila Allah cuit sikit, aku uji sikit, terus dia tarik muka. Kita rasa kita tarik muka, kita buat muka dengan manusia. Hakikatnya kita sedang buat muka dengan ujian Allah. Seolahnya Allah nak sampaikan pada kita, ya Allah, tolonglah sedar yang beri nikmat pun aku, beri ujian pun aku. Kenapa muka macam kita lah, kalau anak kan, kalau bagi makan asking kan senyum, bawa pergi makan, kalau makasih Umi. Tapi bila kita marah sikit, macam mana dia tarik muka? Bila dia tarik muka, kita akan kata sampai hati, ya Umi tegur sikit, kamu dah tarik muka, dah tak ingat dah kebaikan Umi. Seolahnya lah kita nak tuntut, kita nak ungkit daripada anak. Sebab apa? Tanda seorang hamba tu betul-betul cinta kepada Allah bila dia mampu terima ujian Allah dengan berwajah manis. Ya Allah, orang tu memang mempunyai hati yang betul-betul lapang bersangka baik dengan Allah. Kedua, dialah orang yang paling bahagia sebab dia tak ada masa muka. Masya Allah, subhanallah. Ni satu ujian, muhasabah, penilaian semua di kalangan kita. Sebab kebanyakan daripada kita, termasuklah saya, bila diuji, kita tarik muka dulu. Lepas tu barulah astaghfirullah. Barulah kita boleh balik semula, muka tegang tu boleh jasa kenduk. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi, orang yang paling bahagia dalam hidupnya, orang yang paling bahagia dalam hidupnya, kita nak jadi makhluk Allah yang paling bahagia kan? Kita nak jadi manusia yang paling bahagia bila dalam hati kita, sebab hatilah yang menentu bahagia ataupun derita kita, betul tak? Hatilah yang akan menentukan kita menilai sesuatu itu suatu sumber bahagia ataupun suatu sumber derita. Hatilah yang memimpin, dia raja kepada seluruh anggota badan kita. Iaitu apabila dalam hati itu ada dua cinta yang paling utama. Kita pernah sebut dah benda ni. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada cinta kepada
Al-Quran. Pagi ni saya nak ceritakan beberapa kisah antara kita dengan Rasulullah, macam mana kita nak berhubung. Selawatlah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaedah kita nak berhubung dengan Rasulullah selawat. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi membawa erti dia banyak berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila seseorang itu banyak berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Kita ada orang yang rapat dengan kita, siapa? Suami, anak. Kalau contoh kita ada anak 5 orang, ada satu anak selalu berhubung dengan kita. Kejap-kejap mesej, kejap-kejap telefon, tanya khabar, mak dah makan pagi dah, mak dah makan tengah hari dah makan petang dah, malam dah lah tanya. Mungkin asyik mesej, tapi kita bila anak tanya suka kan? Kalau suami tanya lagi suka, awak buat apa? Dah makan belum? Pastikan cukup rehat. Oi, suka sangatlah dapat mesej macam tu. Awak jangan penat sangat. Kalau penat tak payah masak. Maksudnya suami berhubung tanya mesej, kita lah paling bahagia. Betul kan? Masya-Allah. Bahaya juga. Pelik ni awak ni. Ada apa-apa ke? Ke nak pasang baru? Kan nak cari kawan. Allahu Akbar. Baiklah. Siapa yang banyak tali perhubungan kita dengan Rasulullah adalah salawat. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin rapat hubungannya dengan Rasul. Sampai Rasul sebut, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Orang yang paling rapat, yang paling dekat dengan Rasulullah, yang sangat aku cintai, Nabi kata, iaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku, Nabi sebut. Masya Allah. Subhanallah. Jadi siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, jelaslah itu orang yang paling akrab, paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat lemah dalam memperbanyakkan selawat pada Nabi. Betul atau tidak? Sangat lemah. Satu hari dapat tak 100 kali? Insya-Allah. Sebut insya-Allah itulah jawapan paling selamat. Banyaknya masya-Allah. Semalam dapat tak 100 kali semalam? Alhamdulillah. 100 kali berapa minit? 100 kali lebih kurang 10 minit. Kalau kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bolehlah dalam 10 minit 100 kali. Hidup sehari berapa minit? 24 jam 60 minit. Maksudnya kalau 24 jam ada berapa minit ya? 1240 minit. Kita ambil 10 minit je untuk selawat. Sebut 100 tadi macam banyak, 100 dapat. Bunyi banyak dah tu 100. Tapi rupanya kita hanya ambil 10 minit daripada 1240 minit dalam waktu sehari. Tapi duk berangan nak dapat syafaat Nabi. Berangan nak dapat akrab dengan Nabi. Berangan nak meniti titian sirat. Berangan kita ni untuk berjiran dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebenarnya hakikatnya kita ni hidup banyak berangan. Berangan nak dapat husnul khatimah. InsyaAllah husnul khatimah, insyaAllah senyum. Macam yakin dapat husnul khatimah. Orang antara ciri-ciri orang yang mendapat husnul khatimah ketika hidupnya sangat banyak berzikir La ilaha illallah. Bila sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah zikir yang paling utama, paling afdal? Rasul sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Semalam dapat berapa la ilaha illallah? Kalau 100 kali la ilaha illallah 5 minit saja. Tak percaya cuba kira. La ilaha illallah, la ilaha illallah 5 minit je. 100 daripada 1240 kali, 1240 minit, kita hanya ambil 5 minit daripada hidup kita sehari. Yang lain tu tidur, makan, minum, masak, buat kerja rumah, tengok drama itu ni. Tapi kita senyum, berangan dapat husnul khatimah. Saya ada baca kajian, tak siap saya bukan 20%, kurang lagi 10% ke, yang umat Islam mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah bila nafas akhir. Ramainya tercungap-cungap bila time nak melepaskan nafas akhir, nak mati, sakaratul maut. Ramainya yang lepas, dia angguk-angguk je. Orang kiri kanan ni syahadah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tak ramai bila hujung nafas tu boleh sebut la ilaha illallah, lepas tu berhenti. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Ramainya contoh meninggal dalam keadaan sakit tenat, dalam keadaan koma, dalam keadaan tak sedar, doktor kata dah tak ada.
Itu ramai. Ramai juga. Ini bukan cerita orang-orang biasa ni. Walaupun orang soleh, orang kuat baca Quran, ahli ulama ke, ahli Al-Quran ke, tak ramai sebenarnya umat Islam boleh ucap kalimah syahadah, la ilaha illallah. Sebab itu kita ni kadang-kadang bila kita muhasabah diri kita, kita memang berangan nak dapat husnul khatimah. Orang kata orang berangan. Orang berangan ni apa? Angan-angan je lah kosong. Tapi sehari punya 5 minit je kita ambil masa. Sebab itu siapa yang banyak berzikir la ilaha illallah ketika hidupnya, insya-Allah ketika matinya lidah dia mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu insya-Allah pada tahun 2019 ni kita cuba ubah, cuba nekat diri kita. Cubalah susun zikir tu pagi lepas subuh sampailah zuhur la ilaha illallah. Apa-apa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai zuhur. Zuhur sampai asar kita letak selawat pula. Ini kaedah nak bantu supaya kita boleh fokus dengan zikir. Sebab kita ni kalau boleh nak zikir semua, sampai masa semua tinggal. Saya nak buat tu, saya nak buat ni. Kita boleh atur macam tu. Zuhur sampai asar selawat. Selawat Allahumma salli. Kalau rasa selawat seronok pagi, buat pagi. Lepas tu asar sampai maghrib, nak pilih zikir apa boleh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lepas tu maghrib sampai isyak pendek je. Nak zikir apa masa ni? La haula wa quwwata illa billah. Itu nak tanam akidah tentang pergantungan pada Allah. Isyak sampailah tidur, nak zikir apa sambil tidur? Astaghfirullah. Sebab apa? Kita nak minta ampun dengan Allah kan, istighfar. Sebab apa? Satu hari banyak sangat buat dosa ni. Astaghfirullah sampai tertidur. Subhanallah. Dan memang kita ni kalau start zikir sekejap je lidah kita ni. Memula astaghfirullah sampai apa tu diam. Samalah kan bila bawa kereta mula start Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diam. Yang selawat mungkin 2-3 minit, yang lain diam sampailah kat tempat 1 jam. Nak katanya orang yang berzikir, zikir ni ada orang kata Ustazah, saya zikir dalam hati je. Saya tak nak takut riak orang nampak mulut saya bergerak. Bila sebut zikir ni 3 ya. Zikir ni 3. Yang pertama zikir ya perkataan zakara, iaitu sebut, kena sebut dengan lidah. Lidah ni perlu diajar supaya berzikir, nanti kurang dia bercakap benda yang sia-sia. Dia akan saling mengalahkan. Lidah yang kurang berzikir dia akan banyak melakukan perkara sia-sia, mengumpat, membebel tak tentu arah, tak tentu pasal, mengata orang tu, mengata orang ni, minta maaf, ataupun dia banyak diam. Dia akan saling mengalahkan. Kalau banyak buat benda sia-sia, dia akan berat zikir. Kalau dia banyak zikir, dia akan kurang buat sia-sia. Jadi memang bila sebut zikir, dia kena sebut. Kita dalam solat pun ada rukun qauli, betul kan? Rukun qauli kita wajib sebut Al-Fatihah semua wajib, takbiratul ihram wajib, tahiyat wajib. Kalau tak sebut dengan lidah, maka bacaan kita tidak sah, solat kita tidak sah. Sebab itu bila berzikir, biar lidah tu bergerak. Astagfirullah. Zikir ada 3 tadi kan? Zikir bil lisan, yang kedua zikir bil qalbi, dengan hati. Maksudnya ramai orang zikir dengan lidah, hati tak berzikir. Mulut sebut Astaghfirullah. Kan tu marah. Maksudnya dengan lidah. Lidah je tu dia sebut zikir, hati marah. Jadi yang ketiga pula zikir bil jawarah, iaitu dengan seluruh anggota badan. Ini orang yang macam mana? Yang mana bila dia berzikir, tubuh badan dia pun sama khusyuk. Ini zikir boleh berlaku dalam 2 keadaan. Satu, ketika solat. Solat ni kita zikir dengan lidah, rukun qauli kita. Kemudian ada rukun qalbi, betul tak, khusyuk dan sebagainya. Kemudian jawarih kita, seorang anggota badan kita. Bila rukun itu masuk zikir, bila sujud itu masuk zikir, bila berdiri balik, pergerakan dalam solat semua itu zikrullah. Sebagai menunjukkan kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas solat kita duduk, kita tak buat benda lain, kita pun sambung zikir kan? Maksudnya badan kita seluruhnya sedang berzikir. Tapi kalau sedang bawa kereta, mulut dengan hati je mungkin berzikir, tapi tubuh badan tak berzikir. Kaki tekan minyak, tangan ni, jadi al-jawarih tidak berzikir. Afdalnya 3 tu. Zikir dengan lidah, zikir dengan hati, dan zikir bil jawarih. Subhanallah. Jadi insya-Allah siapa yang memperbanyakkan zikir la ilaha illallah ketika hidupnya, ketika matinya dia akan mampu mengucapkan kalimah syahadah tu. Dan kalau kita tengok daripada riwayat yang sahih, barang siapa yang boleh sebut kalimah syahadah tu ketika akhir hidup dia, nafas akhir tu, dijamin syurga baginya. Maksudnya itu betul-betul husnul khatimah, seolahnya memang itu antara jaminan yang tinggi, syarat yang tinggi untuk dapat husnul khatimah.
Memang ada lagi tanda-tanda husnul khatimah seminggu sebelum macam mana, gini-gini. Tapi yang sangat penting bila hujung tu. Sebab apa? Itulah waktu sangat mencabar. Syaitan sedaya upaya supaya menghalang kita daripada ucap kalimah syahadah. Subhanallah. Pernah tengok tak video orang-orang Palestin, orang-orang Syria sedang sakit tenat apa, masa akhir kematian dia, dekat nak sakaratul maut, dekat nak hembusan akhir, apa kalimah yang keluar pada mulut mereka? Bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Dia orang baca sambil tersenyum, lepas tu meninggal. Lancar je baca. Bahkan ada tu dalam keadaan koma, tapi mulut baca Al-Quran. Koma ni semua pasang tak sedar, tak apa, doktor pusahkan dia dalam keadaan koma, tapi mulut keluar ayat Al-Quran. Pernah tengok tak satu video kanak-kanak berlumuran darah ni? Kepala dah berlumuran darah, badan darah. Di hospital Syria tak silap saya. Umur lebih kurang budak tu 7 tahun, 8 tahun, kanak-kanak lagi. Kita tahu hospital di sana tak cukup kelengkapan, tapi prosedur rawatan perlu dibuat juga. Maksudnya, nak bius tak ada ubat bius. Jadi rawatan diberi dalam keadaan jahit semua tu dalam keadaan dia hidup. Tapi dalam keadaan sedar, tak ada ubat bius apa. Tapi masa tu bius dia apa? Al-Quran. Budak tu lancar baca surah Al-Quran. Kalau kita suruh baca keluar Allahullah yang tu je lah, 3 kul ke. Tapi lancar surah-surah besar, baca. Doktor tengah buat ini, kita tengok ngeri, tapi dia boleh baca. Soalannya macam itulah yang membius kesakitan dia, iaitu ayat Al-Quran. Agak-agak kita tahu walaupun pakai bius sendiri pun tak mampu nak membius diri sendiri supaya tak sakit sakaratul maut. Agak-agak bila kita berhadapan dengan sakaratul maut, apakah zikir yang akan bius kita daripada sakit? Kalau sehari pun 10 minit je kita ambil untuk la ilaha illallah, untuk selawat, untuk apa? Soalannya kita ni memang betul-betul berangan untuk mendapatkan husnul khatimah, tapi usaha kita sangat kurang. Subhanallah, ada berapa minit lagi? Saya akan berhenti dalam 10.35 lah. Baiklah, itu pasal la ilaha illallah. Yang kedua tentang selawat. Jadi awal-awal tahun ni, para jemaah sekalian, kita cubalah nekat supaya setiap hari kita nak memperbanyakkan bacaan zikir la ilaha illallah dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya nak cerita, sebab cerita selawat ni sangat banyak. Bagaimana kisah Rasulullah hasil daripada selawat kepada Nabi, barakah selawat kepada Nabi, waktu hidupnya telah dibantu berkat daripada syafaat Rasulullah SAW, dah dibantu ketika hidup. Ada orang dibantu ketika saat sakaratul maut. Ada orang mendapat syafaat Nabi ni ketika selepas sakaratul maut. Ada yang dapat setelah lama diazab dalam kubur, baru dia dapat syafaat daripada selawat Nabi. Ada yang dapat bila di padang mahsyar baru dapat. Nak sebutnya keberkatan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada semua alam, daripada semua keadaan dunia, sebelum mati, ketika sakaratul maut, selepas sakaratul maut, di alam kubur, di padang mahsyar. Kelebihan orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Jadi kita yakin ada malaikat yang tugasnya merayau-rayau di muka bumi Allah setiap saat untuk mencari siapakah yang menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain Nabi kata, sungguhnya aku menjawab setiap salam dan selawat daripada umatku. Bila kita rujuk firman Allah tentang selawat, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maksud Allah berselawat ke atas Nabi adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Maksud malaikat memberi selawat kepada Nabi ialah malaikat mohon kepada Allah supaya Nabi diturunkan rahmat. Dan maksud kita pula berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham tiga tu. Maksud Allah bagi rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud malaikat berselawat pada Nabi, Nabi memohon kepada Allah. Begitu juga kita bila berselawat pada Nabi, kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan rahmat kepada Nabi. Allah akan balas bila kita mohon sekali. Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, siapa yang mohon satu kali dengan Allah supaya Allah merahmatiku, ibarat macam itulah. Siapa yang mohon dengan Allah satu kali supaya Allah merahmatiku, Allah sallallahu alaihi, Allah akan merahmatinya 10 kali. Subhanallah.
Memang dengan rahmat Allah kita boleh jadi manusia yang paling bahagia di dunia. Dengan rahmat Allah kita akan jadi manusia paling bahagia bila saat nak mati. Dengan rahmat Allah kita akan jadi manusia yang paling bahagia bila dalam kubur, dapat nikmat kubur. Kita akan jadi manusia yang bahagia di padang mahsyar, dapat nikmat pada mahsyar. Orang lain kepanasan, kita berada di bawah naungan Allah. Kita akan meniti titian sirat tanpa jatuh ke dalam neraka, terus insya-Allah selaju kilat, terus masuk ke syurga. Sebab itu, siapa yang nak jadi manusia yang paling bahagia, bahagia di dunia, di kubur, di padang mahsyar sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi beri kita satu laluan percuma, tak perlu dibayar. Percuma saja, iaitu selawat kepada Nabi. Tapi rasa-rasanya kita ni, kalau ada orang nak upah lah, kamu selawat setiap hari 1,000, saya akan bagi RM50. Ui, beres, tak ada masalah. Saya rasa mungkin ramai orang kuat. RM50 kali sebulan dapat RM1,500. Cukup bulan kamu claim dengan saya. Boleh. Kalau buat RM2,000, boleh RM100. Tak apa RM2,000. Kalau macam tu saya buat RM10,000. Betul atau tidak? Sekiranya lah diberi duit lah, nescaya mungkin manusia memang ramai akan mampu buat. Betapa besarnya kecintaan kita kepada dunia. Sangat besar kecintaan kepada dunia. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya nak cerita satu kisah, iaitu seorang sultan yang bernama, seorang sultan yang beriman. Namanya Sultan Abdul Hamid. Saya tak ingatlah dia kurun ke berapa. Dia zaman tabi'in ke ataupun salafus salih. Sultan Abdul Hamid. Tapi kisah ni ada beberapa versi. Salah satu kisah yang saya ada baca, ada seorang hamba Allah ni, dia seorang usahawan. Kemudian dia perniagaan dia banyak rugi, kemudian dia berhutang, banyak sangat hutang. Dia nak bayar orang hutang tu, dia hutang orang lain, lepas tu dia tutup, macam itulah. Sampailah ketika dia dah tak ada duit nak bayar hutang, lalu pemiutang ni, pemiutang orang beri hutang kan, pergi buat report, akhirnya dia dipanggil untuk ditangkap. Hasil daripada tangkapan tu, dia ditahan, kemudian dibicarakan di depan hakim, kemudian hakim bersetuju, kamu perlu dipenjarakan sampailah hutang kamu selesai. Kemudian hamba Allah ni pun berkata, wahai Tuhan Hakim, wahai Tuan Hakim, wahai Tuan Hakim, berikan aku peluang 1 hari saja. Hari tak akhir ni, peluang tak akhir ni. 1 hari saja untuk aku balik kepada keluargaku, untuk memberitahu kepada mereka bahawa aku akan ditahan dalam penjara, dan inilah hari tak akhir aku untuk aku ikhtiar. Hakim pun tanya, apa jaminan kamu untuk kamu balik? Esok saya datang sendiri Tuan Hakim. Saya sendiri akan datang besok. Tuan Hakim jangan bimbang, apa jaminan kamu akan datang besok serah diri? Aku menjamin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia guna nama Nabi Muhammad. Aku menjamin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakim ni bila dengar tu, baiklah. Kalau begitu, ni besar ni, biasa orang berani berjanji, aku berjanji dengan nama mak bapak aku. Tapi dia menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia balik cerita dekat isteri dia bahawa dia ditangkap sekian-sekian, kemudian ditahan sekian-sekian. Bila isterinya bertanya, macam mana kamu boleh lepas? Rasulullah yang menjaminku. Dia jahil. Maksudnya, dia menggunakan nama Rasulullah, sebab tu dia boleh lepas tinggal sehari. Kemudian isteri ni pun jawab, kalau begitu marilah sama-sama, mulai daripada saat ni dan malam ini kita jangan tidur, kita habiskan waktu kita berselawat kepada Nabi SAW. Itulah ikhtiar mereka yang terakhir, suami isteri ni. Tak boleh nak fikir apa dah. Nak bagi hutang orang, semua orang tak nak bagi hutang dah, sebab dia dah berhutang keliling pinggang dah ni. Kalau tak, esok masuk penjara. Jadi malam tu ikhtiar mereka berselawat kepada Nabi, berselawat. Akhirnya tertidur juga mereka suami isteri. Dalam mimpi tu, lelaki ni bermimpi bahawa dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah. Nak kata orang dalam keadaan lalai begini pun, ya Allah, subhanallah. Rasul muncul dalam mimpi, dan kita tahu hadis Nabi, siapa yang bermimpi dengan aku, ia umpama bertemu dengan aku. Nabi kata, subhanallah. Kenapa kita tak mimpi-mimpi jumpa Rasulullah? Sebab kita belum betul-betul cinta Rasulullah. Sebab tu susah sangat nak mimpi Rasulullah. Mimpi lain macam-macam mimpi lah kita ni kan. Hari-hari bermimpi, tapi Rasul susah nak muncul. Rasul sebut, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, dia benar-benar bertemu denganku. Maksudnya memang betul-betul Rasulullah SAW. Dalam mimpi tu, dia mimpi Rasulullah kata, pagi besok kamu pergi berjumpa dengan Sultan. Jumpa dengan Sultan yang bernama Abdul Hamid tu. Dan engkau tuntutlah dengan dia, sebab dia berhutang denganku selawat 1000 kali. Maksudnya dia pesan esok pergi jumpa Sultan. Kemudian dia bangun pagi besok, dia terus pagi-pagi, awal pagi dia pergi jumpa. Dia menunggu di luar istana tu, nak jumpa Gabeno Sultan ni. Zaman tu Sultan adalah Gabeno lah.
Nak jumpa, pengawal tak bagi. Sampailah lama dia tunggu. Kemudian pengawal orang kanan sultan kata, wahai sultan, ada seorang hamba Allah, dia menunggu kamu sekian lama sebab dia kata kamu berhutang dengan dia. Akhirnya sultan pun panggil masuk. Bila panggil, apa urusan kamu? Kamu berhutang denganku. Bila pula aku berhutang dengan kamu? Dan Gabino Sultan Abdul Hamid ni adalah Gabino yang beriman, yang bertakwa, orang yang sangat soleh, dan hidupnya pun susah. Bukannya orang kaya mengumpul harta, tidak. Subhanallah. Kemudian Gabino ni, bila dia tanya, dia kata, wahai Gabino, aku ni, dia pun ceritalah, aku ni hutang yang banyak, aku dah tak mampu nak bayar hutang, tetapi malam tadi aku bermimpi Rasulullah menyuruh aku pergi bertemu denganmu dan kamulah kena bayar semua hutangku. Lepas tu Gabino bertanya, bila dia cerita kamu bermimpi jumpa Rasulullah, dia terus menangis. Gabino ni, orang yang beriman, dia terus menangis. Kemudian, apa kata Rasulullah dalam mimpimu? Wahai Gabino, kamu berhutang 1000 kali selawat kepada Rasulullah. Gabino terus menangis teresak-esak. Kemudian rupanya Gabino ini orang yang soleh. Setiap malam dia tak kamis 1000 kali selawat pada Nabi. Gabino pun keluarkan, dia buka simpanan dia, dia bagi. Dia bagi sampailah pengawal dia, pembantu dia, wahai wahai sultan, kamu telah beri semua hartamu kepada dia. Kamu telah beri segala hartamu kepada dia, wahai sultan. Kemudian Gabino ni jawab apa? Sultan ni jawab apa? Sekiranya aku perlu beri semua takhta, harta nyawa pun aku akan beri kepada dia. Kerana aku telah melakukan dosa kepada Allah dan aku telah berhutang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada malam tadi aku tertidur. Lalu aku tidak membacakan selawat kepada Nabi. Subhanallah. Tak tahu berapa banyak hutang kita dengan Rasulullah. Tak tahu berapa banyak. Berapa banyak je kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak. Maksudnya Gabino ni pada setiap malam sebelum tidur mesti habiskan 1000 kali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi muncul dalam mimpi orang lain untuk mengingatkan betapa dia rapatnya, seolahnya Nabi menunggu-nunggu. Agak-agak kita ni Nabi menunggu-nunggu tak selawat pada kita. Nabi menunggu-nunggu nak nama kita. Masuk Gabino ni sebab istiqomahnya dia, sampai bila dia tak bagi malam tu, dia temis, dia tertidur, muncul Rasul dalam mimpi orang lain untuk mengingatkan Gabino tu. Subhanallah. Cerita orang ni, lepas tu Gabino dah bagi dah semua, Masya Allah. Dia rasa dah selamat dah dia ni, dah selamat dia. Kemudian dia pun pergilah nak jumpa Tuan Hakim, nak bawa duit ni. Duit Gabino dah bagi banyak ni, melebihi daripada jumlah hutang dia dah, nak lunaskan, nak selesaikan di mahkamah lah. Sampai di mahkamah, jumpa Tuan Hakim, dia nampak muka Tuan Hakim tu berseri-seri. Berseri tu macam tak sabar nak jumpa dia. Dia memang tak sabarlah nak jumpa Tuan Hakim, selesai dah masalah dia ni. Tapi dia tengok Tuan Hakim lagi tak sabar dia nak jumpa dia. Tuan Hakim tu kata, wahai, tak ingat nama dia siapa, malam tadi aku bermimpi Rasulullah muncul dalam mimpiku. Sebab kamu Rasulullah muncul dalam mimpiku. Rasulullah memberitahu sekiranya engkau membantu melunasi hutang orang ini, maka kamu akan mendapat syurga. Maksudnya dapat kelebihan di akhirat kelak. Jadi Hakim pula bagi duit dari 500 dinar. Dia pun terkejut ni kan. Tadi dapat duit daripada Gabino, dapat pula duit daripada Tuan Hakim. Tiba-tiba datanglah pemiutang. Datang orang yang beri hutang. Kan pemiutang yang buat report supaya dia ditangkap kan. Datang pemiutang, wahai hamba Allah, asbab kamu Rasulullah muncul dalam mimpiku malam tadi. Dan Rasul mengkhabarkan kepadaku supaya membantu kamu dan menghalalkan hutang kamu, dan hari ini aku bagi lagi 500 dinar. Dia dah halalkan hutang, kemudian ditambah pula. Jadi hamba Allah ini bukan hutangnya saja lunas, malah dibawa balik sebahagian banyak harta ke rumahnya. Subhanallah. Satu kisah tentang kehebatan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita memang tak dibenarkan untuk melakukan zikir-zikir ni, selawat, istighfar, kerana mahukan dunia. Betul kan? Orang kata selawatlah nanti murah rezeki, nanti banyak dapat tempahan. Siapa yang buat kerana dunia, kerana harta, itu melakukan syirik. Betul kan? Itu jelas melakukan syirik. Semua cerita dalam tu tadi, dia berselawat tanpa mengharapkan apa-apa. Sama juga hamba Allah yang diuji, yang berhutang banyak tu kan, dia dengan isteri ni sama-sama berselawat pada malam tu, dan dalam dia proses berselawat, dalam dia menyucikan diri, dalam dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampun dengan Allah, betul-betul dia mengharapkan pertolongan daripada Allah semata-mata. Bukan dia mengharapkan keajaiban. Esok barulah dia tahu cerita-cerita. Subhanallah. Cerita ni sampai kepada kita hari ni untuk beri semangat kepada kita supaya kita ni menjadi ahli selawat. Tadi kan saya cerita macam mana orang-orang masuk Syria. Dia orang ni terbius dengan ayat Al-Quran. Kita ni tak hafal Al-Quran.
Saya pernah ditanya orang-orang Palestin ke, saya tak ingat, ataupun orang Syria, bila kita dulu masa belajar di Mesir kan. Bila dia tanya, kamu hafal Quran? Tak, saya tak hafal Quran. Kamu Muslim? Boleh tanya soalan tu. Ya, saya Muslim. Kamu Muslim, kamu tak hafal Al-Quran? Saya kata, orang hafal Quran ni orang hafiz-hafizah. Siapa hafiz-hafizah? Orang tertentu, belajar tahfiz, kita kata. Mereka saja hafal Quran. Mereka je orang yang ni. Kamu? Maksudnya, seolahnya dalam pemikiran, kalau orang Palestin, orang Syria, orang-orang ni, namanya orang Islam, mesti hafal Al-Quran. Kita ni, orang hafal Quran siapa? Orang tahfiz. Kalau saya tanya makcik, hafal tak Quran 30 juzuk? Tak. Kenapa? Makcik tak masuk sekolah tahfiz. Betul tak? Soalannya kita ni tahfiz baru hafal Quran. Pelik pula ni. Tapi kalau suasana di sana, ibu-ibu jom minggu sentiasa duduk dalam kelompok hafal Quran, habis 30 juzuk. Orang tua, orang muda semua hafal Quran. Sebab itu mereka tu sakit ke, derita ke, terbius dengan ayat Al-Quran. Jadi kita ni seolahnya nak kata tak ada harapan. Bukan tak ada harapan, malas kita ni. Malas dan nak hafal Al-Quran tak tahu. Kita ni nak jadi ahli Al-Quran jauh sekali. Jadi sekurang-kurangnya jadilah kita ahli salawat. Subhanallah. Salawat tu memang ringan pada lidah, tapi dia berat sangat pada timbangan. Kedua, sangat berat pada amalan. Nampak mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi rupanya 100 kali sehari pun payah kita nak dapat. Okey, memang dah lebih dah masa. Tapi saya nak juga cerita satu lagi kisah. Tak apalah, Mambau tu insya-Allah dia akan tunggu. Dia dah maklum. Ada seorang wanita, pada malam tu dia bermimpi anak perempuan dia dah meninggal dunia. Dia bermimpi pada malam tersebut. Semua ni dalam satu kitab. Baca dalam satu kitab riwayat-riwayat kisah-kisah yang sahih daripada orang-orang, walaupun dia bukan kisah daripada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada para sahabat, daripada orang-orang yang soleh, wali-wali Allah dan sebagainya. Seorang ibu ni dia mimpi anak perempuan yang meninggal dunia terseksa, sedang diseksa di alam barzah. Sampailah dia bangun tidur, dia menangis-nangis sebab sangat sedih tengok anak perempuannya diseksa. Sambil dia mohon ampun dengan Allah, dia berzikir, mohon ya Allah tentang anak ni. Sampailah menangis-nangis sampai malam tu dia memimpi balik. Bila bermimpi, dia tengok keadaan anak dia dah berbeza. Kan malam sebelum tu dah keadaan diseksa. Malam yang seterusnya dah senyum, dah bahagia, dah gembira. Dalam mimpi tu si ibu tanya, bagaimana kamu boleh sangat berbeza? Semalam kamu diseksa dengan dahsyat, tapi malam ini kamu dah pun berbahagia, kamu sedang bergembira. Anak ni bercerita, wahai ibuku, siang tadi ada seorang lelaki tua pakai compang-camping, maksudnya, dan dia adalah orang yang soleh. Dia mensedekahkan, membacakan kepada seluruh ahli kubur bacaan selawat kepada Nabi. Maksudnya orang tua ni dia datang duduk kawasan kubur, berselawat banyak-banyak, berselawat, dan hadiah pahala selawat itu dihadiahkan kepada semua ahli kubur. Maka seluruh ahli kubur mendapat nikmat daripada selawat tersebut. Allah angkat daripada dosa azab kubur. Subhanallah. Tu nak kata cerita pasal selawat ni, orang hidup dapat syafaat, pertolongan Nabi. Orang tengah nazak, orang yang selepas nazak itu cerita Sufyan As-Sauri tu, pasal bagaimana ayah dia jadi hitam tu. Kemudian dia bermimpi, kemudian bila bangun balik, pendek cerita, dah jadi putih bersih balik. Sebab ayah dia orang yang soleh, orang yang kuat ibadah. Dia tutup muka dengan kain sebab malu orang kampung tengok tiba-tiba jadi hitam legam, padahal muka ayah dia masa hidup dia cerah. Jadi dia tak tahu. Tapi dalam mimpi Rasulullah datang, kata sesungguhnya ayah kamu ketika hidupnya dia memang orang soleh, orang kuat ibadah, tetapi dia banyak menyia-nyiakan waktunya ketika hidup dalam keadaan sembunyi. Kita ni memang nampak datang kuliah baguslah ni, lepas tu pergi kelas Al-Quran pula. Yang lain daripada manusia tak tengok. Betapa banyak kita sisihkan waktu untuk tengok TV, untuk main telefon, untuk barat-barat kosong, untuk golek-golek, banyak tidur, malam pun tak bangun, betul kan? Jadi kita banyak sia-siakan waktu sebenarnya. Tapi Rasulullah kata, namun kerana dia sangat rajin berselawat kepadaku, maka dia layak mendapat syafaatku. Dia bangun tidur, buka kain yang menutup wajah ayah dia, dah jadi putih bersih kembali. Sufyan As-Sauri ni adalah salah satu ulama yang besar, juga para wali Allah. Pemuda ni bercerita kepada Sufyan As-Sauri. Masa tu Sufyan As-Sauri tengah tawaf di Kaabah, kemudian dia nampak seorang pemuda setiap langkah dia mesti berselawat. Kemudian Sufyan bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu meninggalkan tahlil, takbir, tahmid, tasbih, tinggalkan subhanallah alhamdulillah akbar, kamu hanya berselawat setiap langkah? Dia ceritalah, sejak daripada itulah aku tidak pernah meninggalkan selawat kepada Nabi setiap saat. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita dengar cerita-cerita ni daripada orang-orang terdahulu, orang yang soleh. Dan hanya yang mati saja yang tahu hakikat kebenaran betapa hebatnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita ni akan betul-betul percaya bila lepas mati esok lah. Ya Allah, rupanya kenapa aku tak selawat, tengok kubur orang sebelah terang, tengok orang tu ni. Jadi sementara kita masih hidup, belum mati lagi, daripada kisah-kisah seperti ini, moga-moga menaikkan keimanan kita, keyakinan kita betapa besarnya keberkatan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah zikrullah la ilaha illallah dan perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya untuk hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah